kita ke perkembangan dari negeri di bawah bayu. Antara fokus hari ini, peruntukan pembinaan jeti Kampung Lobong Pulau Gaya ditambah. Butirannya bersama Anisia Dowles di Kota Kinabalu. Anne, silakan. Ya, sahih. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan MAFS menambah peruntukan berjumlah RM50,000 bagi pembinaan jeti sementara Kampung Lobong Pulau Gaya yang runtuh Oktober lalu. Ia menjadikan jumlah keseluruhan peruntukan untuk pembinaan jeti tersebut RM100,000. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Chan Fong Hin berkata ia antara langkah segera dalam membantu membina semula jeti tersebut. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas mengagihkan bakul makanan kepada 6 nelayan Pulau Gaya yang terjejas akibat kejadian angin kencang baru-baru ini di Kampung Lobong Pulau Gaya. Katanya MAFS menerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia sentiasa bersedia membantu meringankan beban ditanggung golongan nelayan. Yang penting tu ke semua masyarakat nelayan, kita rasa kalau di mana ada kemahuan boleh tulis surat untuk memohon ini sumbangan ke bantuan ke dari pihak LKIM lah. Dan saya percaya dengan pihak pengurusan LKIM memang dapat menjalankan amanah dengan begitu baik. Saya bersyukur di atas bantuan ini kerana LKIM prihatin terhadap kami yang kena bencana ni. Untuk bina rumah semula baliklah. Suami saya kan pukat dia hancur tu untuk beli baliklah. Untuk meneruskan hidup. Saya ucapkan banyak terima kasih sebab membantu kami lah dalam tu insiden bencana alam. Sebab boleh meringankan sedikit sebanyak kami punya beban lah. InsyaAllah memang saya buat balik tu rumah. Beli apa yang secukupnya lah yang kamu bagi itulah. Dalam lawatan sama, Chan Fong Hin turut menyerahkan bantuan RM10,000 kepada 2 nelayan menggunakan peruntukan tabung bantuan bencana alam dan kebajikan nelayan. Perkembangan semasa fenomena air pasang. Setakat 4 petang tadi, jumlah penduduk yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS kekal 655 penduduk melibatkan 114 keluarga. Menurut kenyataan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, semua penduduk tersebut kini masih berada di PPS SK Sungai Anip 2 Sandakan. Fenomena air pasang besar dan banjir yang berlaku sejak Jumaat lepas merekodkan 1,647 penduduk terjejas melibatkan daerah Pitas, Kota Belud, Kota Kinabalu dan Sandakan. 10 PPS telah dibuka bagi menempatkan 371 keluarga terlibat. Kami akan terus melangkah ke hadapan. Itu antara lontaran semangat sekumpulan 30 wanita dan remaja dari kawasan pedalaman daerah Kota Marudu dengan jarak 120 km dari Kota Kinabalu. Konotasi kalimat di atas adalah inspirasi golongan berkenaan untuk bergelut keluar daripada kepompong kemiskinan. Ikuti wartawan Serina Olivia Chong menerusi laporan wanita berhati sasah. Tiada pelajaran, saya tidak sekolah. Saya bersekolah hanya tahun 2 saja. Habis dulu kami bukan yang senang, susah. Rasa ingin supaya orang semua dapat ilmu yang sama, dapat pendapatan yang sama, terutama yang ibu tunggal lah. Semasa pandemik, pendapatan menurun dan agak merosot dan kurang pengunjung. Sebab masa itu pandemik semua kena sekat jalankan, jadi terpaksa saya menutup gerai. Apa yang saya nampak, semangat komuniti luar bandar ni sebenarnya sangat tinggi. Dia orang punya perasaan ingin tahu itu pun sangat tinggi. Tangan yang menghayun puayan boleh menggegarkan dunia. Demikian perumpamaan buat sekumpulan wanita dari kawasan pedalaman yang berazam untuk mengubah nasib hidup mereka. Berbekalkan visi dan misi untuk menjadikan Kota Marudu yang sinonim dengan jolokan sebagai daerah pertanian jagung, kumpulan kraft kulit jagung atau Konhas Group ini berjaya menghasilkan produk berasaskan kulit jagung sekaligus menambah pendapatan sampingan melalui aktiviti berkumpulan.
Memang sangat kagum lah sebab kami punya peserta ni dia ada banyak background dan dia ada banyak cabaran cabaran masa pandemik dan juga cabaran dari segi mencari peluang pekerjaan. Sejak dia melibatkan diri dengan program ini, bulan ini saja dia capai income sebanyak 1K ke atas. Apa yang mendorong saya untuk terus menceburi bidang ini sebab semangat dorang tuh sangat menaikkan, menyuntik semangat saya untuk join dorang lah. Saya nampak macam mana dorang punya teknik, kemahiran yang berkembang dari zero kepada hero. Craft yang pertama saya buat bunga dari jagung yang mama saya sudah kasih saja. First dia minta tolong aja, tapi saya tolong. Tidak lama ada makin banyak juga tempahan. Dapat juga 400 bulan lalu. Saya tak sangka saya punya minat ni boleh saya dapat pendapatan banyak juga. Saya dapat pendapatan ekstra dari bunga kulit jagung dan juga saya dapat banyaklah cara ilmu untuk mendapatkan duit yang lebih lagi dari sebelum itu. Apa yang saya belajar, satu ada teamwork, kerjasama antara kumpulan, lepas itu sama ada yang pelajar yang lama, diorang tidak pernah bosan dah ajar apa yang saya tidak pandai. Setiap kekurangan yang tidak pandai membaca, tidak semestinya kita punya kemampuan tidak boleh berjaya begitu. Happy lah bersama-sama dengan diorang. Habis yang saya happy, apa yang saya tidak tahu diorang boleh kasih tahu sama saya begini dia bilang begitu. Saya happy lah. Diorang tidak macam pandang rendah. Serina Olivia Chong, RTM. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK mengambil langkah keselamatan untuk tidak membenarkan aktiviti tertentu di kawasan Taman Awam di bawah selenggaraan DBKK sempena sambutan Tahun Baharu 2023. Ia melibatkan 4 lokasi iaitu Taman Awam Tanjung Aru 1, DBKK, Taman Awam Teluk Likas, Taman Awam Teluk Likas 2 dan Cycleway Fasa 3 Sungai Darau. Menerusi notis makluman dikeluarkan DBKK, antara aktiviti yang tidak dibenarkan adalah berkemah sekitar taman, mandi-manda di pantai serta menjajah dalam taman. Walau bagaimanapun, aktiviti seperti berkunjung ke taman, berbasikal, jogging serta operasi gerai anjung perdana dan bangunan anjung selera adalah dibenarkan. Ia adalah langkah berjaga-jaga untuk keselamatan awam selaras dengan notis amaran angin kencang dan laut bergelora Jabatan Meteorologi Malaysia yang dikeluarkan pada 27 Disember hingga 3 Januari tahun depan. Baik, sekian perkembangan dari Sabah. Berita seterusnya kembali bersama Sahi. Terima kasih, Anne.